Buletin Didik 31 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 100,000 rakyat Malaysia banjiri Dataran Merdeka. Sambutan luar biasa Hari Kebangsaan 2022 siang tadi melebihi jangkaan apabila ratusan ribu manusia memenuhi lokasi majlis dan kawasan sekitar berbanding 50,000 sasaran asal. Hari Kebangsaan tahun ini diraikan dalam skala besar dan disambut meriah secara tidak langsung menunjukkan semangat perpaduan serta cintakan negara. Dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama, pelbagai unsur unik ditonjolkan dalam acara perbarisan terbabit. Buat julung kalinya, orang ramai menyaksikan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menaiki kereta berkuda diraja ke Dataran Merdeka. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Barisan Menteri Kabinet, Pegawai Kanan Kerajaan serta pemimpin parti politik. Antara yang menarik perhatian ramai dalam sambutan kali ini adalah perarakan 30 kenderaan klasik bersama karyawan seni dan 65 motosikal berkuasa tinggi daripada Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Malaysia. Segmen perarakan diteruskan dengan lintasan kontijen membabitkan komuniti besar keluarga Malaysia seperti orang asli, chef, selebriti, wira-wirawati negara yang memenangi pingat di Tamasya Sukan Antarabangsa serta petugas barisan hadapan menangani pandemik COVID-19. Perarakan masuk barisan pelakon Mat Kilau menerima sorakan gemuruh daripada orang ramai yang meminati filem terbaru Kebangkitan Pahlawan itu. Lebih 20,000 peserta, 369 aset darat dan 68 aset udara dari pelbagai pihak serta 76 haiwan terbabit dalam acara perbarisan dan perarakan pada sambutan kali ini. 2 tahun tiada sambutan mega, sambutan kali ke-65 siang tadi memberikan 1,001 makna bagi rakyat pelbagai kaum di negara ini. Tadi bertolak daripada rumah pukul 5 pagi dan sampai ke sini dalam pukul 5.30 pagi. Umur saya dah 45 tahun, tak pernah hadir ke Dataran Merdeka. Pada tahun ini saya terdetik untuk hadir kerana kita dah lama tak menyambut Hari Kebangsaan dengan penuh meriah macam ni. Harapan saya satu je, sebab kita negara kita berbilang kaum. So kita harap kita akan kekalkan berbilang kaum ni sampai bila-bila. Kita pupuk negara ni supaya bekerjasama, kasih sayang dan sentiasa terus maju ke depan lah. Kita nak menuju ke arah yang bersatulah dengan Malaysia, sungguh gembira lah. Tidak cukup dengan itu, ada juga pengunjung yang turut memakai busana tradisional bagi membangkitkan semangat kemerdekaan. Amat dah sekali lah, bangga sekali lah. Pertama, saya semangat kepewiraan tu, mempertahankan negara masih ada pada saya sebab saya dah bersara. Jadi selama 2 tahun tak ada tu, memang tapi naik okey lah. Saya harap Malaysia bertambah baik dan semua rakyat Malaysia cuba sedaya upaya untuk mengharumkan nama Malaysia, and Malaysia is the best. I love Malaysia. Sudah pastinya, yang paling teruja adalah peserta perarakan yang terdiri daripada pelbagai badan beruniform. Latihan intensif yang dilakukan sejak sebulan yang lalu nyata berbaloi tak kala menerima sorakan padu pengunjung. Sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga sebagai seorang anggota, saya memang terasa amat bangga kerana dapat menjayakan perarakan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kerana Hari Kebangsaan dah 2 tahun tidak dilakukan akibat pandemik. So tahun ni, tahun 2022 adalah tahun yang agak meriah dan di mana sambutan yang begitu ramai, penonton yang hadir. Oh, enggak lah sebab kita dapat juga buat dalam lama ini yang kita berperang dengan COVID kan. Tapi alhamdulillah lah dapat juga kita laksanakan kemerdekaan. Sementara itu, Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah berkenan berangkat bagi meraikan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri di perkarangan Dewan Bandaran Ipoh. Baginda yang diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim tiba kira-kira jam 8.20 pagi. Acara sambutan dimulakan dengan persembahan kuaya yang menyanyikan lagu Keluarga Malaysia Teguh Bersatu dan Jalur Gemilang. Disusuli dengan persembahan musikal yang memperlihatkan perjuangan rakyat Malaysia menentang ancaman COVID-19. Segmen perarakan pula menyaksikan 95 kontijen yang membabitkan lebih 6,000 peserta.
Di Kuantan, lebih 110 kontijen mengambil bahagian dalam acara perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang. Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berkenan berangkat ke majlis sambutan yang berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Kuantan bermula jam 8 pagi. Lebih 3,000 peserta mewakili agensi kerajaan, pasukan beruniform, pertubuhan bukan kerajaan NGO menyertai acara perbarisan dan disaksikan lebih 6,000 pengunjung. Lebih 10,000 pengunjung hadir bagi memeriahkan sambutan peringkat negeri Johor yang berlangsung di dataran Iskandar Puteri siang tadi. Ramai menyifatkan sambutan kali ini lebih istimewa dan kebanyakannya pertama kali membawa keluarga menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan kali yang ke-65. Anak jati Sabah dan Sarawak tetap setia mempertahankan semangat patriotisme dalam pelbagai bidang sekaligus menaikkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak berlangsung di Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan di Betong. Lebih 1,000 rakyat hadir pada majlis yang dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud. Di Sabah, lebih 7,000 pengunjung datang memeriahkan sambutan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Acara dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Kepimpinan Negeri. Rakyat dalam kalangan pelbagai etnik di Sabah membanjiri lokasi sambutan menyerlahkan semangat patriotik seiring manifestasi tema sambutan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Memegang wawasan untuk menjadi sebuah organisasi. Semoga dia menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada negara. Itu titipan doa ibu kepada bayinya yang dilahirkan hari ini yang bergelar Bayi Merdeka. Nurul Huda Ali Mokhtar, antara 9 ibu yang melahirkan bayi merdeka di Hospital Putrajaya. Dia sekeluarga bersyukur dan rasa bertuah kerana menimang anak kelima pada Hari Kebangsaan sama tarikh seperti jangkaan diberikan doktor. Lebih bermakna, bayi yang belum diberikan nama itu adalah cahaya mata lelaki yang ditunggu-tunggu selepas dikurniakan 4 anak perempuan dan dilahirkan ketika azan subuh berkumandang. Saya macam bersyukur sangatlah apa yang saya memang saya doa anak-anak lelaki kan. Alhamdulillah. Doa saya semoga anak saya ni jadi anak yang soleh, berakhlak mulia, lepas tu boleh membantu inilah membangunkan negara kita ke. Kegembiraan itu turut dikongsi Sari Imani Zadoni Chandra dan Fatihah Rabani Safarizam yang masing-masing menyambut kehadiran anak sulung. Memang happy sangat-sangat kan. Macam tak terfikir pun dia nak lahir hari ni kan. Memang tak terfikirlah. Tahu macam ingat mungkin bulan 9 kan. Mungkin dekat-dekat ataupun macam terfikir sebenarnya 4 bulan 9 ke ataupun 9 bulan 9 macam tu kan. Tiba-tiba borak-borak dia ikut cakap abah dia ni. Abah dia suruh keluar 31, saya keluar 31. Nama dia Faika Amani. F tu sebab nama saya Fatihah. F. Amani tu random je lah, asalkan ada maksud. Dua-dua ada maksud sebenarnya. Macam Faika paling baik. Amani tu dia macam kesempurnaan, kesejahteraan macam tu. Mereka turut menerima sumbangan barangan keperluan bayi dan hadiah akaun simpanan Nuri bernilai RM100 daripada Yayasan Wilayah Persekutuan dan Bank Rakyat Putrajaya. Demi membawa mesej kibarkan jalur gemilang, sekumpulan pelajar di bawah program Pendidikan Khas Integrasi PPKI SMK Sanglang di Perlis berarak sejauh 3 km masuk ke kawasan perkampungan. Mereka membawa bersama bendera dan berpakaian seperti pahlawan dan Sri Kandi Melayu. Inisiatif itu dilakukan guru sebagai menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Perarakan turut diselitkan dengan penyerahan poster kempen Merdeka kepada penduduk kampung di Tanah Timbul. Asal seronok, best. Itu lawak orang kampung. Kita nak
Sambut Hari Kemerdekaan 65 untuk semua orang. Betul semua orang beri seronok tahu semua. Tambah menarik, perarakan turut disertai waris pelajar PPKI sendiri sebagai menyokong program anjuran sekolah. Walaupun berjalan kaki jauh sakit lutut pun tak apa. Kan? Boleh juga sama-sama. Bukanlah takat kita nak untuk slogan merdeka saja duduk rumah kan. Untuk nak sama dengan kita ni untuk menghayati kemerdekaan ni yang sebenarnya ni dengan untuk jiwa dan raga kita kan. Untuk merdeka. Menurut penolong kanan pendidikan khas SMK Sanglang, penyediaan spanduk dan bendera dilakukan sendiri pelajar PPKI. Ia dilakukan bagi meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk berhadapan dengan khalayak sekaligus membawa perubahan bersosial mereka. Dan pertandingan melukis poster, menyediakan kata-kata nilai-nilai murni, spanduk-spanduk, dan mereka hasilkan bersama dengan guru-guru dalam kumpulan lah. Dan mereka sangat gembira dan faham lah bahawa kita akan menyambut kemerdekaan ke-65 dan akan mengadakan perarakan di Tanah Timbul. Satu kawasan kampung yang tak pernah kami buat apa-apa lagi dan kebanyakan murid-murid kami ada yang tinggal di sini. Didedahkan dengan sejarah kemerdekaan dan beberapa aktiviti lagi lah yang kami jalankan di sekolah. Dan ini adalah salah satunya lah yang bagi mereka merasa macam mana zaman dulu kita akan menyambut kemerdekaan. Perarakan kempen merdeka yang disertai 15 pelajar yang diiringi ibu bapa ini turut diserikan dengan deklamasi sajak dan nyanyian lagu patriotik. Merdeka! 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 Masalah capaian internet di kawasan luar bandar sememangnya menjadi salah satu faktor utama kesukaran buat pelajar yang perlu menjalani kelas secara dalam talian. Perkara sama didepani pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Ciku, Nur Aisyah Nur Azmi, 20 tahun, dari Rancangan Kemajuan Tanah RKT Lebir Gua Musang yang mengakui terpaksa memanjat bukit berdekatan rumahnya untuk mendapatkan capaian internet. Keadaan itu tidak menjadi penghalang untuk gadis ini meraih keputusan cemerlang iaitu purata nilai grade kumulatif PNGK 4.00 dalam CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM yang diumumkan baru-baru ini. RKT Lebir merupakan kawasan rancangan di pedalaman yang berada kira-kira 30 km dari laluan utama Gua Musang, Kuala Krai. Sukaran masa belajar ni, saya duduk pedalaman, so jadi masa belajar online tu sekatan lah sebab ada timeline tu tak ada timeline. Okey, lepas tu kalau nak belajar tu kena pergi naik bukit dulu barulah boleh belajar. Pun begitu, Nur Aisyah memberitahu hasil penat lelahnya berbayar apabila memperoleh keputusan tertinggi menjadikannya sebagai wakil tunggal dari daerah Gua Musang yang mendapat keputusan cemerlang. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Mula-mula tu tak suka juga sebab saya mula-mula SEN 2. Lepas tu alhamdulillah result pun okey. Lepas tu saya bertarget okey, alhamdulillah. Lepas ni akan sambung lagi ke mana? InsyaAllah UIA atau UKM dalam bidang akaun dan perniagaan. Sementara itu, bapanya yang juga peneroka, Nur Azmi Abdullah, 46 tahun, melahirkan rasa syukur dengan kejayaan anak sulung daripada 7 beradik itu. Alhamdulillah lah, ini anak gaya mana dia yang sulung ni boleh memberi contoh-contoh kepada adik-adik lah. Saya pun duduk dalam kawasan pedalaman ni, kira halangan tu kadang-kadang susah juga. Tapi ada lah dengan keadaan masa tu PKP, kita ekonomi pun tak berapa stabil. Turut berbangga dengan pencapaian Nur Aisyah, Pengetua SMK Bandar Ciku, Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Ini berkat usaha daripada guru-guru yang saya yakin guru-guru tingkatan 6 di SMK Bandar Ciku ini sangat komited dengan PDP mereka dan program-program yang kita hasilkan itu intervensi yang kita buat. Bersua kembali, seorang doktor veterina di Tunisia sanggup menjadikan kediamannya sebagai tempat perlindungan haiwan jalanan. Usaha murni itu bagi menyelamatkan haiwan terbiar atau haiwan yang dibuang pemilik mahupun didera oleh manusia.
Rauda Mansur yang cintakan haiwan sejak kecil berkata, selepas melihat banyak haiwan yang terbiar sehingga mati, dia bertindak mengambil kucing dan anjing itu untuk dirawat dan dibela di kediamannya. Ada juga haiwan yang ditemui mengalami kecederaan parah akibat penderaan manusia dan perlu dirawat. الدار نتاعي رديتها ملجأ معناها من الاخر دونك عندنا 150 قطوس وقاعدين يتكاثروا نهار كامل. بدينا بشويه شويه ولاو عندي 25 كلب زاده معاها. الحمد لله هاني نحاول نعاونهم اللي نقدر عليه معناها وكهو. Kediamannya sudah menjadi pusat perlindungan haiwan terbiar sejak 2007. Rauda turut menerima sokongan daripada Persatuan Kebajikan Haiwan yang memberi bantuan makanan serta ubat-ubatan. Malah, rakan-rakannya juga turut mewujudkan Persatuan Sokongan Dr. Rauda Mansur untuk mengumpul dana bagi meneruskan kerja amal untuk melindungi haiwan jalanan. Memanfaatkan bahan kitar semula, puluhan kanak-kanak dan penduduk bekerjasama menjayakan projek seni di Caracas, Venezuela. Dalam tempoh 2 minggu, dinding mural berwarna-warni yang memaparkan 2 ekor burung kakak tua berjaya dihasilkan. Projek ini hasil rekaan artis Oscar Olivares, 25 tahun, bertujuan meningkatkan kesedaran di kalangan generasi muda untuk mengitar semula barangan terpakai dan menjaga alam sekitar. Olivares menggunakan platform media sosial untuk mengajak orang ramai mengitar semula botol plastik terpakai. Lebih 300,000 penutup botol digunakan untuk menghasilkan projek mural ini. Es decir, yo creo que muestra perfectamente que aunque nos rodeen tantas cosas que no funcionan, podemos crear algo que sí. Pero además de esto, yo creo que tiene que ser muy motivador para los niños y jóvenes que sueñan con dedicarse al arte y que generación tras generación hemos escuchado que en Venezuela eso no da, que en Venezuela nadie le presta atención al arte, y aquí vemos todo lo que una obra de arte ha movido. Me parece una iniciativa muy linda porque siempre que sea pro del arte y de los jóvenes, es algo que además les promueve el reciclaje, porque así ellos ven que tienen que guardar las tapas en lugar de botar el plástico, pues ellos ya tienen la oportunidad de guardar las tapas y traer. Tambah Olivares, sejak mural ini dihasilkan, lebih ramai penduduk mula mengamalkan kitar semula barangan terpakai di dalam kehidupan seharian mereka. Laporan sukan, acara Marathon Layar Merdeka berlangsung di Tanjung Bidara, Melaka sempena Hari Kebangsaan ke-65. Ia menampilkan atlet-atlet pelayaran negeri itu yang bakal membawa cabaran ke Sukan Malaysia Sukma bulan depan dengan menyasarkan memenangi 2 kilauan pingat. 15 atlet yang mewakili Melaka ke Sukma berlayar dari Kompleks Pengkalan Balak ke Tanjung Bidara dengan kibaran jalur gemilang. Ia sebagai salah satu medan menyemarakkan lagi semangat mereka sebelum menyertai pertandingan sebenar di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi dari 18 hingga 23 September nanti. Kesemua skuad yang bertanding akan menguji kemampuan mereka terlebih dahulu di saingan Majlis Sukan-Sukan Malaysia MSSM di Port Dickson, Negeri Sembilan bermula Ahad ini. Persiapan kita orang adalah 3 bulan sebelum Sukma. Kita menjalani 4 hari latihan dalam masa seminggu, iaitu hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Manakala Sabtu Ahad je hari yang kita turun laut, dan Khamis, Jumaat kita membuat latihan fizikal di atas darat, macam jogging, PT, segala macam-macam telah. Dan juga kita juga kena menjalankan 40 jam di atas laut latihan selama sebulan. Saya dari kategori laser 457 dah untuk Sukma nanti. Saya berharap kejohanan MSSM di Negeri Sembilan dan Sukma akan boleh memberi sokongan kepada kami. Di Sukma nanti, kontingen Terengganu dilihat sebagai pencabar utama dalam sukan pelayaran yang menawarkan 14 acara merangkumi lelaki, perempuan dan campuran. Badminton terbuka Jepun. Prestasi sandaran perseorangan negara Lee Zijia terus mendatangkan resah buat peminat badminton tanah air apabila sekali lagi juara All England itu tersingkir awal. Lebih menghampakan, kali ini pemain ranking keempat dunia itu tumpas pada pusingan pertama di tangan lawan dari India, Srikanth Kindambi.
Li Zijia yang terkandas di pusingan ketiga kejuaraan dunia di Tokyo minggu lalu tampil membawa misi baharu di terbuka Jepun apabila berdepan Sri Kindambi hari ini. Rekod pertemuan memihak pemain profesional negara itu dengan 2 kemenangan, tetapi Kindambi lebih banyak memimpin pungutan mata sebaik bermula. Setelah mengejar dan berada di ambang kemenangan awal, Zijia tersilap langkah sekaligus kecundang 20-22. Pemain berusia 24 tahun itu cuba lebih agresif di permainan berikutnya, namun terus disaingi Kindambi yang banyak menghantar bulu tangkis di net. Episod sama berulang selepas memintas mata lawan dan berpeluang merakam kemenangan. Zijia nyata tidak berjaya menemui sentuhan terbaiknya. Kindambi yang juga bekas pemenang pingat perak kejuaraan dunia 2021 menang 23-21 untuk meneruskan kemarahan ke pusingan kedua selepas bertarung 38 minit. Sama-sama kita menghayati erti sebenar kemerdekaan dan tanamkan semangat patriotisme cintakan tanah air dalam diri masing-masing. Bagi pihak kru penerbitan, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57 hari mulia, negaraku merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57